penjuru Mekah lain. Ratusan patung berhala mengelilingi Kaabah. Dan orang seperti ayah yang miskin ini hidup amat susah masa itu. Terima kasih, Tuan. Bagi sini duit. Bila aku dah pinjamkan duit, kau kenalah bayarnya balik. Tolonglah, aku terdesak. Keluargaku kelaparan. Patut dulu lagi kau fikirkannya. Tangkap dia! Selamat datang ke Mekah. Kamu datang dari jauh. Ingat, perbanyakkan barang yang dipersembahkan. Kalau kamu murati, Tuhan akan beri ganjaran. Apa? Oh, Tuhan yang hebat lagi suci. Aku serahkan segala milikku. Kau diberi upah bukan untuk berdoa, Sumaya. Ini musim ziarah. Aku mau semua Tuhan ibu kilat. Oh Mekah yang bermaksud mulia, kesucianmu bagaikan bunga yang sedang mekar. Aku sudah bayar kau, sekarang beri jawabannya. Sabarlah Suhail. Ramalan anak panah suci tak boleh dipaksa. Oh, bagus pilihan kau Suhail. Teruskan dengan rancangan penipuan kau tu. Kalau ikutkan ramalan, kau takkan kena tangkap. Ya, bagus tu. Pencuri! Kau bijak memilih, Umaya. Tolong Tuan, bebaskan saya. Tolonglah. Aku beli dia. Bilal, Ingat, Amal. Mereka boleh sepat badan kau, tapi roh kau bebas. Ia bukan milik sesiapa. Kau! Ke tepi sanalah! Nah, kau paling semula. Tapi ingat, kalau kalah, kau jadi hambaku. Tidak! Kau milikku! Ketika berusia 40 tahun, Baginda menuju ke sebuah gua di pinggir kota untuk bersendirian, bermunajat dan berfikir. Baginda bimbang akan ketidakadilan di Makkah, penghambaan, layanan buruk terhadap wanita, sifat tamak dan suka berjudi, membunuh bayi baru lahir, dan pemujaan patung berhala daripada kayu dan batu. Bukannya Tuhan kepada Nabi Ibrahim, Musa dan Isa. Seperti selalunya, Muhammad akan ke gua itu. Tiba-tiba, Muhammad dikelilingi cahaya. Apabila mendongak, baginda ternampak malaikat Jibril berdiri di depannya. Muhammad tergamam. Bacalah perintah malaikat. Aku tak tahu membaca, baginda menjawab. Jibril mengulangi perintahnya sebanyak 3 kali dan setiap kali jawabannya sama. Kemudian Jibril mengajarnya. Bacalah dengan nama Tuhanmu, pencipta alam ini. Dialah yang menjadikan manusia daripada setitik darah. Bacalah, Tuhanmu yang Maha Kuasa, yang mengajar kamu menulis. Dia yang mengajar manusia apa yang tak diketahui. Selepas itu Jibril pun gaib. Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggeletar serta bingung. Baginda keluar dari gua dan terus berlari ke rumah. Baginda rasa sangsi apa yang dilihatnya, tapi semasa turun dari bukit itu, Jibril muncul lagi dan berkata, Muhammad, kau pesuruh Allah dan aku ini malaikat Jibril. Muhammad cuba berpaling, tapi kemana saja baginda berpaling, Jibril kelihatan mengulangi kata-katanya. Muhammad, kau pesuruh Allah dan aku ini malaikat Jibril. Sebaik saja malaikat itu gaib, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bergegas pulang ke rumah. Setibanya di rumah, tubuh baginda masih menggeletar.
baginda meminta Khadijah menyelimutnya. Muhammad menceritakan apa yang dilihat dan didengar. Muhammad bimbang mungkin dia akan menjadi gila ataupun sudah dirasuk. Tapi Khadijah meyakinkan Muhammad, Tuhan tak akan biarkan roh jahat merasuki lelaki sepertinya yang sentiasa bercakap benar dan mengambil berat terhadap mereka yang memerlukan. Selepas itu, Khadijah pergi bertemu sepupunya seorang ulama, lalu menceritakan apa yang telah berlaku. Suami kau ialah seorang pesuruh Allah. Orang akan menuduhnya menipu dan melakukan kerja sihir. Oh, dia memang akan disisihkan. Walaupun sepupunya memberi amaran, Khadijah percaya segala yang diceritakan suaminya. Dan dia tidak teragak-agak untuk menjadi orang pertama memeluk Islam. Dan selepas itu, yang lain pun turut serta. Aku asyik dengar kabar angin tentang perhimpunan sulit Muhammad. Tolonglah Abu Jahal. Tapi dia mengajar sesuatu. Aku tak tahu apa yang diajarnya. Tapi anak angkatnya Zaid dah jadi pengikutnya. Dan juga sepupunya Ali. Peduli apa? Yang lain tu hamba dan pengemis. Tapi dia mesti dihukum. Untuk apa? Kerana mengajar sesuatu yang lain. Dengar sini. Jika pengikutnya orang yang berkuasa, kalau ajarannya membahayakan, aku akan ajar dia. Tapi dia Muhammad Abu Jahal. Al-Amin, yang jujur. Selama 3 tahun Nabi Muhammad SAW menyebar Islam secara rahsia. Pada masa itulah Siham, ayah dapat tahu tentang ajarannya. Apa betul ke kita buat ni? Mak mesti dengar. Kita takkan apa-apa, Jalilah. Masuk, cepat. Malam ni lagi ramai. Terima kasih, Jafar. Kau pergi mana setiap malam? Untuk mendengar ajaran pesuruh Allah. Gembira rasanya mempelajari Islam daripada Nabi Muhammad SAW. Wahyunya, Al-Quranul Karim memperdengarkan kata-kata yang sungguh indah. Baginda mengajar kami, semua Tuhan di Mekah tak ada kuasa. Cuma ada satu Tuhan. Tuhan kepada Nabi Ibrahim, Musa dan Isa. Dan kamu mesti menyerah segala-galanya kepada Allah. Tiada beza antara kaya dan miskin. Semuanya sama. Yang miskin tidak boleh dicemuh ataupun dihina. Mereka mesti dibantu. Menurut Al-Quran, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, yang paling mulia baginya ialah seorang hamba yang soleh. Wanita bukan barang milik. Mereka ciptaan Tuhan dan sama penting seperti seorang lelaki. Hormatilah mereka. Bumi ini kurniaan Tuhan. Berbuat baiklah padanya. Kamulah penjaganya. Dan ingat, kamu akan dihisap mengikut amalan kamu. Ramai memeluk agama Islam pada malam itu. Kami mengucap 2 kalimat syahadah. Tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad pesuruh Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Dan Muhammad pesuruh Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Dan Muhammad pesuruh Allah. Pesuruh Allah telah memunculkan semboyan. Apa? Mekah diserang? Saya tak tahu. Jomlah. Sumaya, jom ke Kaabah. Cepat. Si, kemari. Cepat. Apa yang sedang berlaku? Entahlah. Tu pun dia. Duduk sini. Nampak pesuruh Allah dah. Tu, kat sana tu. Muhammad nak berkhutbah. Ketika itu Nabi Muhammad SAW pun bersabda, "Wahai penduduk Makkah, jika aku kata ada bala tentera di belakang bukit hendak menaluki kita, kamu percaya atau tidak?" Kami percaya apa saja daripada kau, Muhammad. Kau sentiasa bercakap benar. Muhammad bersabda lagi, "Wahai penduduk Makkah,
Aku merayu kepada kamu, tinggalkan Tuhan kamu dan sembahlah pada Tuhan yang satu yang Maha Esa. Selamatkan diri kamu daripada api neraka. Kerana aku tak dapat menghalang kamu daripada balasan Tuhan, aku cuma nampak bahaya yang datang dan memberi amaran kepada kamu untuk menyelamatkan kamu. Anak saudara kita memperbodohkan kita. Hentikan dia, Abu Talib. Tak malu kau, Muhammad? Kau kumpul kami semua untuk ini. Oh, baginda sungguh hebat. Kau percaya ke orang ni? Tentu sekali. Segala-galanya. Muhammad dah turun bukit. Jom ikut dia. Berani kau kira nanti Mekah? Tuhan yang ada itu tak cukup bagus ke? Kami akan lindungi kamu, Rasul Allah. Berani kau kutuk Tuhan-Tuhan tu? Nabi? Buat benteng! Jangan sampai mereka dekat Nabi! Satu! Jangan benarkan mereka rempuh! Walau diseksa, Muhammad masih tak berhenti menarik peziarah kita masuk Islam. Macam mana tu? Kalau begitu, kita mesti halang dia dari gunakan ilmu sihir untuk menentang kita. Abu Talib, kami sangat hormat pada kau. Kau faham keadaan aku kan, Abu Talib? Sekarang bertambah susah untuk aku kekalkan keamanan. Tolonglah, kau nasihatkanlah anak saudara kau tu. Untuk keamanan Mekah, aku akan bercakap dengan dia. Muhammad, tutup pintu itu dan mari sini. Duduk sini, Muhammad. Anak saudaraku, orang Quraisy suruh kau berhenti berkhutbah. Kalau diteruskan, Pakcik rasa Pakcik tak dapat menolong kau. Pakcik dah tua, Muhammad. Pakcik tak berdaya lawan mereka. Yang juga jiran Pakcik, bangsa Pakcik. Mereka yang Pakcik kenal selama hidup ini. Adakah penting khutbah kau, Muhammad? Hingga aku dan kau mesti mati kerananya. Perlukah ada pertumpahan darah di kota ini? Untuk keamanan Mekah, hentikanlah khutbah kau. Hal ini membuat Nabi Muhammad SAW sangat sedih. Baginda pun bersabda, jika mereka meletakkan matahari di tangan kanan saya dan bulan di tangan kiri saya tetap menjalankan tugas. Saya akan teruskan sehingga wahyu Allah mengatasi segala-galanya, hingga saya sendiri pun sudah tiada. Muhammad terus berkhutbah walau apa kita buat padanya dan pengikutnya. Tolonglah, tolong halang dia sebelum dia rosakkan segalanya. Dia dah datang. Dia sembahyang. Jahil! Kau takkan dapat musnahkan Tuhan kami! Sesat! Berani kau buat tak indah! Hamzah, kau dah balik. Ada apa? Abu Jahal menghina anak saudara kau. Muhammad dihina depan orang ramai. Lepas tu, apa yang Muhammad buat? Tak ada apa. Dia pergi begitu saja. Dia cuba sembahyang di sini pagi tadi, tapi aku halau dia. Ajar! Aduh! Kalau kau nak lawan, lawan dengan aku, pengecut. Berani kau hina Muhammad kerana aku pun pengikutnya. Oh, tidak! Aku tak tahu pun kau pengikut Muhammad. Sekarang ni, ya. Nabi bimbang akan nyawa kita. Kalau boleh, sesiapa yang terdaya tu, pergilah ke Habsyah. Ke Habsyah? Ya, ia diperintah oleh seorang raja Kristian yang baik. Mungkin kita boleh tinggal di sana.
cepat sebelum mereka dapat tahu. Gembira jumpa kau lagi, Amru. Semua hadiah ini untuk tuanku. Sifat murah hati kau dah keterlaluan. Tuanku berhak lebih dari ini. Beta faham. Kau bimbang akan beberapa orang yang telah berhijrah dari kota kau. Pemberontak, tuanku. Mereka timbulkan kekacauan di kota kami dan mereka akan buat yang sama di bumi tuanku. Beri saya peluang ini untuk bawa mereka balik. Bagi beta, mereka baik saja. Mereka cipta agama baru dan ingin hapuskan semua agama lain. Apa jawapan kau? Tuanku, Sembah Raja. kami tak sembah sesiapa, tuanku. Kami cuma sembah Allah. Tengoklah tuanku, dah mula tunjuk lagaknya tu. Tak mengapalah. Beta lebih bimbang akan sikap mereka kepada Tuhan daripada diri beta. Teruskan. Tidak lama dulu, tuanku, kami hidup dalam kejahilan. Kemudian Allah mengutuskan seorang Nabi kepada kami. Dia menyeru agar taat kepada satu Tuhan dan sentiasa bercakap benar. Kami disuruh menyayangi dan menjaga ibu bapa kami, membantu jiran tetangga dan bersedekah kepada fakir miskin. Dia menyatakan, masa kita di dunia ini singkat dan segala di sekeliling kita adalah ciptaan Tuhan. Bumi, jasad kita ni, kita mesti jaga semua. Kita akan dihisap di depan Tuhan akan setiap amalan kita nanti. Apa yang mereka ajar, Amru, ialah agama Nabi Isa. Tidak, tuanku. Mereka tidak menghormati agama tuanku. Mereka mendakwa Isa bukan anak Tuhan, tapi seorang lelaki biasa. Tentang Isa, Nabi menyatakan kepada kami, Nabi Isa ialah Nabi Allah, pesuruhnya, agamanya dan kebesarannya yang ditiupkan kepada Maryam, seorang gadis suci. Kepercayaan kami dan kepercayaan kamu seperti dua pancaran cahaya terpisah, tetapi datang dari sumber yang sama. Beta tak akan benarkan kamu pergi, walaupun dapat emas yang banyak. Kamu boleh tinggal di sini selama mana yang kamu suka. Dan kau pula, ambil semula barangan kau dan pulang ke Mekah.